Hi and very good morning. Nama saya Zulfikri bin Abdul Jalil. Nombor matrik saya A1918926. Okey. Untuk hari ini, saya akan present berkenaan dengan modul yang pertama, iaitu ciri-ciri e-sport. Okey. Ciri-ciri e-sport ni sebenarnya ada banyak. Yang pertama antaranya adalah e-sport ini ataupun lebih dikenali sebagai e-sukan, dia mempunyai ciri yang sama seperti acara sukan yang lain. Kalau dia ada bola secara real sport, kalau real sport ada bola, e-sport pun ada juga games ataupun permainan bola. Okey. Selain daripada itu, e-sport juga sekarang ni dia sedang rancak untuk menarik penajaan daripada pelbagai syarikat besar di seluruh dunia untuk organiskan tanaman-tanaman mereka serta untuk memberi support kepada penganjuran dari segi sudut mereka punya facilities. Yang seterusnya adalah e-sport juga dapat melahirkan generasi yang kreatif dan inovatif. Okey, sama ada dari segi penyediaan facilities ataupun sistem ataupun gamingnya ataupun coding dari segi computerized-nya dan pelbagai lagi. Okey, so untuk definisi e-sport, sebelum tu kita tahu juga apakah sebenarnya e-sport ini. E-sport ini adalah satu permainan ataupun satu acara yang kompetitif melibatkan video. So kalau tak ada video, dia takkan jadi e-sport. Alright. So untuk seterusnya, ciri yang kita nak tahu, e-sport ini juga sebenarnya dapat menjana pendapatan. That's why sekarang ni kita selalu dengar gamers-gamers yang join pertandingan ataupun tanaman-tanaman e-sport, hadiah-hadiah dia sangat lumayan dan ada yang menjejah sehingga ratusan ribu. Banyak kan? Okey. So e-sport juga dapat menambah pembangunan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Untuk mengetahui semua, ada satu contoh daripada UK. Satu universiti, kalau tak silap, dia telah menganjurkan satu program atau khusus bertaraf ijazah tentang industri e-sport ini. Sangat dahsyat sebenarnya. Okey, e-sport ini juga dapat meningkatkan kemahiran komunikasi. Ini antara networking lah. Contohnya apabila adanya pertandingan e-sport ni, biasanya diorang akan buat live stream. So ada komunikasi di antara gamers-gamers di seluruh dunia. Di seluruh kalau acara itu, di seluruh acara itulah kita boleh lihat. Okey, so next ada antara ciri e-sport juga, permainan e-sport ini ataupun video game ini yang dimainkan sepenuhnya secara perseorangan ataupun berkumpulan. So yang paling penting cirinya ianya adalah permainan yang dijalankan di atas talian. So kalau bukan atas talian pun boleh juga, tapi dia dikira sebagai offline lah. Dia tidak ada connect ataupun tidak berhubung dengan mana-mana kompetitor yang lain. So dia main game seorang-seorang. Itu boleh juga. Okey. So antara ciri e-sport yang lain, dia memerlukan ia sangat memerlukan peralatan berteknologi. Contohnya komputer, telefon bimbit, kalau ada komputer riba pun boleh juga. So device-device ini sangat penting untuk digunakan ketika kita join game-game e-sport ni. Alright, so saya nak bawakan contoh-contoh game e-sport. Antaranya adalah Dota. Dota ni dia punya style permainannya kita panggil strategi real time, SRT. Okey. So yang kedua adalah PUBG. PUBG ni pula dia punya style gaming dia adalah first person shooter. So kalau kita tengok game PUBG ni, kita tengok dia punya player seorang shooter. So dia punya mission, dia kena bunuh dia punya enemies lah. Kalau nampak kat screen komputer tu, nampak dia punya senapang saja. Kan, kalau Dota lain. Dota dia ada gambar macam dia punya team kecil-kecil. Kemudian secara strateginya mereka akan menyerang kawasan musuh. Bezanya dia akan nampak lah. Kita hanya jadi macam dia punya commander sahaja. Okey, untuk fighting games, kita ada Street Fighter. Street Fighter ni memang sangat famous daripada tahun 90-an sampai sekarang. Street Fighter ni memang sentiasa ada version-version yang terkini. So fighting game yang sangat famous adalah Street Fighter. Dia akan lawan satu lawan satu, paling lebih pun 2 lawan 2. Dia ada first round, second round and third round. Okay, so
FIFA. FIFA juga sangat famous, sangat popular di kalangan e-sport. Dan dia juga telah lama ada di dalam arena e-sport ini. FIFA ini yang paling famousnya adalah FIFA, of course lah, dia game bola sepak kan, football. So FIFA ni yang famousnya tournament, mereka akan buat satu pertandingan lawan klub-klub sukan, dan FIFA ini dia punya players dia ataupun player-player di dalam game itu memang akan dibuat sebiji-sebiji macam real sport. Macam kalau ada Ronaldo dekat luar, dekat Portugal ataupun dekat Manchester, dalam FIFA ni mereka akan create satu player yang muka semua sama macam Ronaldo. Okay. So satu lagi, multiplayer mobile arena. Ini salah satu ciri game e-sport lah, dan biasanya game yang menggunakan ciri-ciri ini adalah Mobile Legends. Okay guys, so itu sahaja daripada saya untuk beberapa ciri-ciri e-sport. Hai semua, nama saya Suzana. So hari ini saya nak explain pasal dua ciri-ciri e-sukan. So yang pertama tu, e-sukan mempunyai ciri-ciri kesukanan sama seperti acara sukan yang lain. Maksudnya dengan penggunaan teknologi tinggi seperti reality terlibat atau AR bagi sesetengah permainan video yang memberikan simulasi sama dengan reality. Maksudnya sekadar yang saya tahu, permainan video tu memang macam duduk depan skrin, main, duduk, relax, itu je. Tapi based on ciri-ciri saya ni, e-sukan boleh juga buat mainan fizikal. So for example, Hado Dodgeball yang diperkenalkan di Jepun. Mari kita tengok satu video pasal Hado Dodgeball. Okey. Ini adalah satu contoh yang permainan video yang melibatkan kesihatan fizikal kita. So, ciri-ciri kedua ialah e-sukan kian menarik penajaan daripada pelbagai syarikat besar seluruh dunia. Maksudnya, berlakunya peningkatan jumlah dana penajaan dan peningkatan reputasi e-sukan. Semakin tinggi penajaan yang diterima, semakin banyak nilai hadiah kemenangan boleh ditawarkan oleh pengajuk pertandingan. Contohnya, kalau kita sekumpulan masuk untuk pertandingan mana-mana permainan video, kalau permainan video itu ditaja oleh syarikat-syarikat besar, maksudnya kalau kita menang permainan video tu, kita boleh dapat hadiah lumayan ataupun dari segi cash ataupun barang-barang teknologi yang besar. So itu sahaja daripada saya. Thank you. Hari ini saya nak cakap tentang ciri-ciri e-sukan. Sebelum saya cakap tentang ciri-ciri e-sukan tu, saya nak cakap sedikit tentang apa tu e-sukan sebenarnya. E-sukan adalah macam bentuk permainan video yang boleh dipertandingkan ataupun dimainkan dengan penuh semangat kesukanan. Sebab masa yang kita melanda COVID semua,
memang kita physically tak boleh buat apa-apa sukan pun kan. So sukan adalah salah satu yang membantu kita berikan kita semua semasa kita duduk kat rumah. And then sukan pun dapat berkembang di serata dunia dan menjadi sumber pendapatan yang lumayan kepada negara kita. Contohnya di Malaysia, sukan semakin popular dan negara kita telah pun melahirkan atlet sukan yang berdaya saing pada peringkat antarabangsa. Selepas itu, atlet sukan dengan peminat pelbagai cerita dan juga rahsia kejayaan mereka berjaya dicungkil. Okey, selepas itu, sukan juga pada pemain, tapi kita juga boleh menghasilkan bakat dalam ekosistem game itu sendiri. Contohnya, pengatur cara komputer mereka, kita boleh melahirkan seorang. And then, peluang Malaysia untuk masa depan lebih cerah dengan industri menjurus ke arah revolusi industri 4.0 yang berasaskan teknologi. Selain itu, sukan menggunakan elektronik yang terdapat dalam kehidupan seharian. Dalam permainan sukan, para pemain selalu akan dibayar apabila bermain permainan video tersebut. Selepas itu, sukan juga merupakan sebuah industri, bukan baru sahaja kepada pembangunan permainan video, tapi merupakan industri sumber ekonomi kepada individu yang meminati permainan video secara positif. And then, antara ciri-ciri sukan adalah menjana pendapatan dalam permainan e-sport. Contohnya, para pemain akan dibayar apabila bermain permainan tersebut. Kalau seseorang sebut, so kita akan dapat reward macam tu, ganjaran. And then, lagi satu, dapat menambahkan pembangunan ilmu. Kita dapat macam kita boleh tambahkan ilmu kita dalam bermain sebuah permainan, macam mana nak main. So kemahiran berfikir kita akan meningkat. Dan last sekali, dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Untuk sukan biasa, sukan secara fizikal. Sukan fizikal menggunakan sifat-sifat seperti kekuatan, stamina, kelajuan dan beberapa kemahiran lain. Ia merupakan latihan fizikal teratur dan kompetitif. Sukan secara fizikal boleh menjadi rekreasi profesional atau sebagai cara untuk meningkatkan kesihatan. Sukan merangkumi pelbagai bidang masyarakat kita, mempunyai kerumitan simbolik dalam dimensi sosial dan budaya kerana sukan kini merupakan latihan tontonan gaya hidup. Okay, next slide. Okay, perbezaan kedua dari segi kesihatan. E-sukan dikategorikan sebagai tidak sihat sebab ketagihan permainan video dikenal pasti sebagai penyakit mental dan didefinisikan sebagai penggunaan permainan video yang berlebihan dan bermasalah yang mengakibatkan impak signifikan terhadap kegiatan harian pada jangkaan sama yang lama. Ia juga menyebabkan keletihan, kurang tidur, kurang makan, isolasi dan kurang aktiviti sosial. Sekiranya berterusan akan merosakkan prestasi akademik dan pekerjaan serta menimbulkan masalah hubungan dan kewangan. Untuk sukan biasa, ia dikategorikan sihat sebab sukan biasa merupakan salah satu bentuk aktiviti fizikal yang baik untuk kesihatan tubuh badan. Ia membuatkan saluran darah seseorang berjalan dengan lancar, mental dan fizikal yang cerdas. Selepas berehat daripada bersukan, otak menjadi lebih aktif dan membantu menyeimbangkan tenaga badan. Selain itu, sukan secara fizikal juga meningkatkan stamina, membantu membina tulang dan otot yang sihat dan meningkatkan keyakinan. Saya Darshini, nombor matrik A189729. Di sini saya akan sambungkan dengan perbezaan antara e-sukan dan sukan biasa. Okey, e-sukan memberikan banyak keburukan
terhadap diri sendiri dan orang sekeliling kita. Sebagai contoh, kita sentiasa menghadap telefon pintar dan komputer dan tidak dapat menguruskan masa dengan baik. Oleh itu, kita tidak dapat meluangkan masa dengan ahli keluarga ataupun rakan-rakan kita, tidak dapat belajar dengan baik dan juga kita tidak dapat makan yang baik dalam pembelajaran. Manakala sukan biasa memberikan banyak faedah kepada kita. Sebagai contoh, kita boleh menjadi seorang suri teladan kepada masyarakat dan generasi yang akan datang. Kita juga dapat mengingatkan diri daripada gejala sosial dan perkara yang tidak baik seperti mencuri, merokok dan mix with other friends. Next slide. Okay. E-sukan, yang poin kedua adalah kewangan. E-sukan juga membazirkan wang, manakala sukan biasa tidak membazirkan wang. Bagi e-sukan, kita memerlukan membazirkan wang dengan membeli data atau wifi dan peranti yang sesuai untuk e-sukan, kerana kita memerlukan banyak capaian internet laju untuk sukan dalam talian. Dia juga banyak menggunakan tenaga elektrik. Oleh hal ini demikian, e-sukan seperti yang saya terangkan tadi, e-sukan membazirkan wang. Manakala sukan biasa menggunakan wang tersebut untuk keperluan diri sendiri, seperti membeli peralatan sukan seperti kasut, seluar trek dan sebagainya. Seperti yang saya kata tadi, sukan biasa tidak membazirkan wang. Selamat pagi semua. Saya Kamini, matrik number saya A1897330. Okey. Sekarang kita nak tengok pasal perbezaan antara e-sukan dan sukan biasa. Dari segi risiko, untuk e-sukan kan, dia tidak risiko cedera. Maksudnya, e-sukan ni dia merupakan sebuah sukan kedalaman. E-sukan ni dia tidak guna banyak pergerakan, so dia tidak dapat menjadikan kecederaan sangat minimal lah. Maksudnya macam kita just duduk saja kan, kita kan tak keluar pergi mana-mana, so risiko kecederaan yang fizikal tu kurang daripada sukan. Okay. Kalau untuk sukan ni sebenarnya boleh jadi risiko kecederaan. Antara risiko yang boleh berlaku ialah kecederaan pada tulang, gegaran dan juga tersebut. Lepas tu, ilmu teknologi. Dari segi ilmu teknologi, untuk e-sukan pula menambahkan ilmu kepakaran teknologi. E-sukan ni dia boleh mencabar minda kita untuk mengasah pemikiran fizikal pemain. Lepas tu, e-sukan ni juga boleh menjadikan pemain tu berfikir dan menyusun strategi lah dalam situasi yang tertekan dengan pantas. Setidaknya pemain itu gagal boleh mendorong semangat kecekalan dan daya tahan diri untuk terus mencuba dan belajar dari kesilapan sebelumnya. Untuk sukan biasa pula, pengurangan ilmu kegunaan teknologi. Sukan biasa ni dia guna tahanan fizikal. Lepas tu, hal ini menyebabkan potensi untuk penggunaan teknologi dalam sukan semakin berkurang dan tidak diberi perhatian. Maksudnya macam kalau ilmu kepakaran teknologi ni dari segi e-sukan, kita bolehlah macam contohnya macam PUBG. Kita ada strategi nak enemy tu macam tu lah. Kalau teknologi, kalau sukan biasa ni
rasa ada juga tapi kurang lah macam kita ada macam kita tak tahu on the spot kita kena fikir on the spot kita kena react lah.